弟兄姐妹们，在主里平安。 Shalom saudara-saudara yang dikasihi Kristus. 新年蒙恩， Selamat tahun baru yang diberkati Tuhan. 今天是我们农业正月初一， Hari ini adalah Imlek Ceit, 是我们华人节期最大的节期。 adalah perayaan paling besar untuk kaum Tionghoa. 在这个年初一的当中， Pada hari Ceit ini, 我们称为华人的， kita yang sebagai orang Tionghoa, 我们都应该在这个大节期里面， kita seharusnya di dalam perayaan besar ini 存着一个欢喜快乐的心来庆祝。 membawa perasaan yang sangat bersuka cita untuk merayakan hari ini. 非常感谢上帝， Sangat bersyukur kepada Tuhan 他的施恩怜悯 atas semua kasih dan anugerahnya 带领了我们， yang telah memimpin hidup kita 在旧的一年里面， di dalam tahun-tahun sebelumnya. 我们已经经过了许许多多，包含甜酸苦辣在里面。 Kita telah mengalami banyak sekali hal termasuk yang manis, yang pahit, yang asam, dan yang asin. 但这些已经过去了， Tapi ini semuanya sudah berlalu 好像圣经说， seperti yang dicatat oleh Alkitab. 旧的事情已经过了， Yang lama sudah berlalu 现在一切变成新的了。 dan sekarang semuanya telah menjadi baru. 因此，今天年初一的这个大节期， Maka hari ini pada perayaan Imlek Ceit, 我们每一个人都存着在我们的心里有一个新的希望。 setiap orang seharusnya mempunyai suatu harapan baru di dalam hatinya. 我们重新开始， Kita mulai dari titik awal yang baru. 我们的华人要庆祝这个新年的时候， Ketika orang Tionghoa mau merayakan tahun baru Imlek, 完全的在外表、家庭，从衣服、服装，通通用品都要用新的。 dari semua penampilan penampilan luar, baik di rumah, di pakaian, semuanya perhiasan, alat-alat, semuanya harus yang baru. 因为华人就知道这个看重这个华人传统的文化， Karena orang Tionghoa sangat menitik beratkan tradisi Tionghoa. 从我们的服装，从我们的这个家里面打扫得干干净净，很多旧的用品都换新的。 Kita harus memakai baju baru, kemudian kita harus membersihkan rumah kita, dan semua yang lama harus dibuang dan diganti yang baru. 心中充满着新的这一种的气氛， Dan hati kita dipenuhi dengan atmosfer yang baru. 所以每一个人，今天是我们的这个新年， Dan semua orang hari ini merayakan tahun baru. 我相信每一个人的心里一定存着欢喜快乐的。 Dan saya yakin semua yang ada di sini hatinya penuh dengan sukacita. 在我们的心灵里面， Di dalam hati kita 要存着一个新的一天的来临，新的能力，新的盼望。 hati kita ini harus mempunyai kekuatan yang baru dan pengharapan yang baru juga. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang terkasih, 这一些的心呢， semua hal-hal baru ini 都是外表， hanya penampilan luar. 最重要的， Namun yang terpenting, 我们从这个新年的礼节里面， dalam tradisi perayaan Imlek ini, 我们要
做一个新人。 Kita harus menjadi seorang yang baru juga. 我们从旧约圣经来看， Mari kita lihat dari perjanjian lama. 有很多的这一种敬拜节期，都是上帝设立的。 Banyak sekali perayaan-perayaan adalah ditetapkan oleh Tuhan. 我们祷告， Mari kita berdoa. 主啊，愿你的仆婢们在你的面前，心里所想的，口唇所传的，都能够荣耀你的名。奉主名求，阿门。我们来看旧约圣经， Mari kita buka Alkitab kita dari perjanjian lama. 在利未记， Di kitab Imamat, 利未记23章 Imamat pasal 23 1到2节。 ayat 1 sampai 2. 圣经这样说：耶和华对摩西说：“你晓谕以色列人说，耶和华的节期，你们要宣告为圣会的节期，就是我的节期。” Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 民数记10章4节， Kemudian di kitab Bilangan pasal 10 ayat 10, 你们在快乐的日子和节期里面，并也说，你们要用号吹在燔祭和平安祭，这都是要在你们的神面前作为纪念，这都是耶和华所设立的。 pada hari-hari yang menggembirakan, pada hari-hari rayamu dan pada permulaan bulan-bulanmu, haruslah kamu meniup nafiri atas korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatanmu, supaya semuanya itu mengingatkan kamu di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. 从这个节期的犹太人的每一个节期是神设立的。 Semua perayaan-perayaan yang dirayakan oleh orang Yahudi ditetapkan oleh Tuhan. 上帝要以色列人接着他所定的节期，与他相交通。 Tuhan mau orang-orang Israel melalui perayaan yang telah ditetapkan oleh Tuhan bisa berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan. 不是单单对神，不是单单对神的交通， Bukan hanya terhadap Tuhan, 也对他们人与人之间， juga 在神的面前一起的敬拜。 tetapi juga terhadap sesama manusia bersama-sama untuk menyembah Tuhan. 有一个合一的团体， Ada kesatuan 借着这些的节期， melalui perayaan-perayaan ini 庆祝 merayakan 来容神一人。 untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk menyenangkan hati sesama. 在利未记23章里面， Di dalam kitab Imamat pasal 23, 犹太人有7个的节期， ada 7 hari raya penting untuk orang Yahudi. 这个节期就是逾越节、 Hari raya ini adalah hari raya Paskah, 除酵节、 hari raya roti tidak beragi, 初熟节、 hari raya buah sulung, 五旬节、 hari raya Pentakosta, 吹角节、 hari raya Sangkakala, 赎罪节 hari raya pendamaian, 和祝棚节。 dan hari raya Pondok Daun. 这7个的节期 Ketujuh perayaan ini 是上帝设立的， ditetapkan oleh Tuhan. 在期间有3个的这个节期， Di antaranya ada 3 perayaan, 就是这个
逾越节、 yaitu hari Paskah, 除孝节、 hari raya roti tidak beragi, 初数节， dan hari raya buah sulung 是每一个成为犹太人的大节期。 adalah hari raya besar yang sangat penting untuk orang Yahudi. 他们要在这个节期里面献上感恩， Dari hari raya perayaan ini, mereka harus mempersembahkan rasa syukur mereka. 是对神那一个的敬拜和他们感受到上帝的救恩救赎他们来感恩。 Sikap menyembah dan mensyukuri karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. 因此，逾越节是纪念上帝救赎他们。 Oleh karena itu, hari raya Paskah adalah untuk memperingati Tuhan telah menyelamatkan umat Israel. 从什么方面以色列人被救赎？ Dari manakah bangsa Israel diselamatkan? 从埃及，上帝领他们出来。 Yaitu dari tanah Mesir, Tuhan memimpin mereka keluar. 这一个的节期逾越节，他们犹太人的子子孙孙是不可以忘记、不可以守的。 Terutama perayaan ini, semua orang Yahudi tidak ada satupun yang boleh melupakan perayaan ini. 因此，犹太人的男丁 Oleh karena itu, anak-anak lelaki dari orang Yahudi 一年3次的要上耶路撒冷的殿去守逾越节。 harus ke Yerusalem, ke Bait Allah di Yerusalem untuk merayakan perayaan Paskah ini. 五旬节是什么呢？ Apa yang dimaksud dengan Pentakosta? 就是想到上帝那一种丰富的恩典。 Yaitu memperingati anugerah Tuhan yang berkelimpahan. 特别是那一种更新的恩典。 Terutama anugerah yang diperbaharui. 五旬节和七七节是一样的。五旬节和七七节，七七节。 Hari Raya Pentakosta dan Hari Raya 77 itu sama. 还有祝棚节， Juga ada Hari Raya Pondok Daun. 祝棚节是纪念上帝的坚固。 Hari Raya Pondok Daun itu untuk merayakan pemeliharaan Tuhan. 上帝的带领， Tuhan telah memimpin kita. 这一些完全的季节都有他们所规定的敬拜、感恩、献祭、感谢主。 Semua perayaan-perayaan ini mempunyai ketetapannya sendiri bagaimana untuk bersyukur dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. 他们有纪念一个感恩节的时候， Mereka juga memperingati hari raya bersyukur, Thanksgiving. 在这个感恩节里面， Pada waktu kita merayakan Thanksgiving, 他们会因为犹太人在迦南地的这个农业为主， mereka bersyukur karena mereka telah diberkati di bidang pertanian pada saat mereka di tanah Kanaan. 当他们大丰收的时候， Ketika mereka mempunyai hasil panen yang besar, 他们就要感恩， maka mereka harus bersyukur. 节期成为犹太人生活与他们敬拜的这一种的方式。 Perayaan menjadi suatu gaya hidup atau lifestyle untuk orang-orang Yahudi. 节期也成为他们生活与生命里面的欢乐。 Perayaan juga menjadi sukacita di dalam kehidupan orang Yahudi. 当他们与神敬拜的时候， Ketika mereka menyembah Tuhan, 在敬拜里面，他们能够有一个一起的交通合一。 di dalam proses penyembahan ini mereka bisa bersekutu dengan Tuhan. 成为社会家庭团结的力量。
Mereka menjadi kekuatan yang bersatu di dalam masyarakat dan keluarga. 这是犹太人上帝设立给他们的节期。 Inilah perayaan-perayaan yang ditetapkan kepada orang Yahudi oleh Tuhan. 我们来看 Mari kita lihat, 我们的华人， kita sebagai orang Tionghoa, 身为华人， kita sebagai orang Tionghoa, 我们有我们的风俗习惯文化。 kita ada adat istiadat, tradisi kita sendiri. 这个很重要。 Ini sangat penting. 每一个华人， Setiap orang Tionghoa, 我们有我们的生活风俗习惯。 kita mempunyai kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat kita sendiri. 华人有很多的传统的节日， Orang Tionghoa mempunyai perayaan tradisi yang sangat banyak. 就是农历新年、春节， Contohnya perayaan Imlek, 有端午节， kemudian ada perayaan Dragon Boat, 有中秋节， kemudian ada perayaan Mid-Autumn Festival, 有元宵节， kemudian ada Cap Gome, 有清明节， kemudian ada perayaan Cengbeng, 还有中元节。 kemudian ada bulan hantu. 这一个节期啊， Dan perayaan-perayaan ini semua 都是好的， adalah baik adanya. 但非常的可惜， Tetapi sangat disayangkan, 我们的华人的这一些节期啊， tradisi perayaan orang Tionghoa ini 掺杂了许许多多的这种敬拜这些鬼神迷信的风俗在里面。 telah tercampur banyak sekali elemen-elemen tahyul dan penyembahan terhadap roh-roh dan leluhur. 其实很多华人的这个传统文化是很好， Sebenarnya banyak sekali tradisi orang Tionghoa yang baik. 在1988年， Pada tahun 1988, 新加坡的总商会联合开会，新加坡总商会联合开会， satu komunitas di Singapura, 华人的这种从乡的， komunitas Tionghoa di Singapura melakukan rapat. 他们观察新加坡的这一些人， Mereka mensurvei warga Singapura. 特别是他们观察有1000多个的祖屋的华人，有1000多个的祖屋啊，apartemen 的华人的子弟。 Ada orang-orang Tionghoa yang tinggal di Singapura, yang tinggal di apartemen. 他们对于这个节期， Sikap mereka terhadap perayaan-perayaan, 华人的这一种的节期， terutama perayaan orang Tionghoa, 非常冷淡， sangat dingin sikapnya. 很多都不知道。 Dan sangat banyak yang bahkan tidak mengetahuinya. 就一样，我们在印尼的本地华人， Sama juga orang Tionghoa yang tinggal di Indonesia, 对我们的华人的传统风俗习惯都非常的淡漠。 terhadap tradisi-tradisi dan kebiasaan orang Tionghoa, banyak yang sudah sikapnya dingin. 因此，在1988年， Oleh karena itu pada tahun 1988, 他们组织了这个华人的团体，组织了一个的决定， komunitas Tionghoa ini membuat suatu keputusan 观察为什么新加坡的华人对于我们的华人的传统风俗习惯节期，通通都非常的漠淡。
Mereka mau men-survey dan meresearch mengapa orang-orang Tionghoa di Singapura sikapnya begitu dingin terhadap semua perayaan-perayaan orang Tionghoa. 原因有很多。 Penyebabnya ada banyak sekali. 第一， Yang pertama, 因为他们受到的这个教育不是华文为主，而英文为主。 karena pendidikan yang mereka terima, main language-nya itu bukan bahasa Mandarin, melainkan bahasa Inggris. 而且这个传统的风俗习惯是由口传的， Dan tradisi ini sebenarnya diteruskan secara lisan. 所以很多都不明白。 Maka banyak yang tidak mengerti. 这个情况都与我们印尼的所有的华人一样的。 Kondisi ini sama juga terjadi di orang Tionghoa di Indonesia. 因为我们都受到这个印尼的教育， Karena kita semua menerima pendidikan dari Indonesia, 所以他们都不知 maka kita tidak mengetahui semuanya mengenai hal-hal yang berbau Tionghoa. 按照那个生活怎么样的方式都不知道， Bagaimana tradisi dan adat Tionghoa semuanya kita tidak tahu. 以至于这一个的思想没有一个很好的这个传统华人的风俗习惯生活。 Maka pikiran-pikiran dan kebiasaan tradisi Tionghoa ini tidak diturunkan dengan baik. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang terkasih, 在这个节期的里面， pada saat perayaan ini, 华人的节期里面， di dalam perayaan orang Tionghoa, 成为华人的， sebagai orang Tionghoa, 特别是基督徒， terutama orang Kristen, 虽然华人的这个风俗习惯其实有很多是好的， walaupun banyak sekali adat istiadat dan kebiasaan orang Tionghoa itu sebenarnya baik adanya, 但是有很多如果跟我们的信仰不符合的， tetapi kalau ada yang bertentangan dengan iman kita, 我们应该要拒绝。 kita harus menolaknya. 我们看，当耶稣的门徒， Kita lihat murid-murid Tuhan Yesus, 他们是犹太人， mereka orang-orang Yahudi. 他们是这个巴勒斯坦的正式传统的犹太人， Mereka adalah keturunan asli dari orang Palestina. 他们很严谨立法， Mereka memegang kuat hukum-hukum Taurat mereka. 一样耶稣一样。 Sama halnya juga dengan Yesus. 但是在这个立法里面，有一些他们有一些的这个立法当中啊，已经干犯了立法。 Tetapi ada di dalam hukum-hukum Taurat ini yang tidak sesuai dengan iman mereka. 就如 Misalnya, 当耶稣在这个安息日的时候一并赶鬼， Yesus mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. 犹太人视他为怎么样反立法的， Orang Yahudi melihat Tuhan Yesus sebagai orang yang melanggar hukum Taurat. 就如这一些门徒们在安息日里面，在这个田庙里，拾起麦穗来吃。 Seperti murid-murid Yesus juga pada hari Sabat, mereka di sawah mengutip gandum untuk memakannya. 他们就犹太人那一些的律师文士们感觉到耶稣的门徒是不遵守律法的， Dan imam-imam orang Yahudi menganggap murid-murid Tuhan Yesus tidak patuh dan tidak taat kepada hukum Taurat. 其实是一些不是律法的，是一种的条例。 Sebenarnya ini bukanlah yang tercantum di dalam hukum Taurat. 圣经里面讲是摩西的时代，这一个是什么？是
古传，古时候的传说。 Sebenarnya pada zaman Musa ini adalah tradisi kebiasaan yang diturunkan dari zaman-zaman kuno. 是犹太人一些这个觉得很金钱的犹太人偏定他们的这一种的生活方式掺进去的。 Hanyalah kebiasaan-kebiasaan dan cara hidup orang Yahudi yang dicampur ke dalam hukum Taurat. 受到耶稣的责备， Dan diteruskan ke zaman Yesus. 耶稣说：“我来， Yesus mengatakan, saya datang, 我不是废掉律法， saya bukan mau meniadakan hukum Taurat. 我是要成全律法。 Tetapi saya mau menggenapi hukum Taurat. ”因此，弟兄姐妹们，当我们要庆祝这个新年的时候， Oleh karena itu pada waktu kita merayakan tahun baru, 我们要知道在哪一方面对我们的这个信仰里面有冲突的。 kita harus mengetahui dengan jelas hal-hal apa saja yang bertentangan dengan iman kita. 我们应该敢改革， Kita harusnya berani untuk menolak. 给他在这个真理里面， Dan mengubahnya menjadi di dalam kebenaran. 因此华人的春节 Oleh karena itu perayaan Imlek orang Tionghoa 是传统的这个节日。 adalah perayaan tradisi. 春节极其重要，将要降临要临到的时候， Ketika hari raya Imlek sudah mau tiba, 在我们的心中万象更新。 kita semuanya mau yang baru. 这个新年的标记，年初一是象征什么？ Dan hari raya bulan pertama, hari pertama melambangkan apa? 新的开始， Yaitu permulaan yang baru. 标记着人生的另一个起点。 Melambangkan titik awal yang baru bagi manusia. 通过这个的节日， Melalui perayaan ini, 我们能加强我们的家庭的这一种的关系， kita mempererat ikatan keluarga kita. 就如吃团圆饭， Seperti makan malam bersama. 都是很好的。 Ini semua tradisi yang baik. 因此，这个团圆饭呢，很有意义。 Oleh karena itu, reuni atau makan malam bersama itu sangat berarti. 所有的孩子，所有的亲朋戚友， Semua saudara-saudari, 大家一起聚集， semua anggota keluarga berkumpul bersama. 成为一个大家庭的团体。 Menjadi satu kesatuan keluarga yang besar. 在一年里面， Di dalam satu tahun, 有的家庭的团圆到外面完全都没有回来， mungkin ada anggota keluarga yang berada di luar negeri atau luar kota yang tidak pulang ke rumah. 有的一年才来见父母， Mungkin ada yang setahun ketemu dengan orang tua mereka sekali. 但是这个节日很好的，大家一起回来欢聚，享受那一种除夕的这个晚餐。 Tetapi melalui perayaan Satsame, ini adalah perayaan makan malam yang sangat baik sekali di mana anggota keluarga bisa berkumpul bersama-sama. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang terkasih, 你们昨天晚上有吃过团圆饭了吗？ semuanya kemarin malam apakah ada makan malam Satsame? 有团圆在一起吃饭了吗？ Apakah ada reuni makan bersama? 而且你自己孤单的在你的家吃那些长波， Ataukah Anda sendirian di rumah makan nasi campur? 有这样的心理吗？ Apakah ada yang seperti ini? 我们要改过，我们要改过。 Kita harus berubah.
这个是华人很好的风俗。 Ini adalah tradisi Tionghoa yang sangat baik. 不管如何，总有这个团圆饭聚在一起。 Kita harus berkumpul bersama di dalam reuni makan bersama apapun yang terjadi. 弟兄姐妹们，有分支有问题已经过去了。 Walaupun ada perselisihan di antara anggota keluarga, semuanya itu sudah berlalu. 趁着这个在一起的这个新年团圆，更新好起来。 Melalui kebersamaan di perayaan tahun baru, kita diperbaharui dan hubungan menjadi baik kembali. 我们的华人的这个新年 Perayaan Imlek orang Tionghoa 提醒了我们， mengingatkan kita 我们的家庭在社会是这样的重要， keluarga kita di dalam masyarakat itu sangat penting. 在世界各地所有的华人都很隆重的庆祝这个节期。 Orang Tionghoa di seluruh pelosok dunia semua merayakan tahun baru Imlek ini. 这个节期从初一直到15， Perayaan Imlek dari Ceit sampai Cap Gome 在当时的朝代， pada zaman dulu, 他们庆祝这个春节的时候， pada saat mereka merayakan Imlek, 他们要反映朝代的那一种的强盛。 mereka mau menunjukkan kekuasaan atau wibawa dari kerajaan. 就要看那个朝代有没有在新年隆重的庆祝。 Bisa dilihat apakah kerajaan itu ada memperingati atau merayakan Imlek dengan sangat luar biasa. 因此，弟兄姐妹们， Oleh karena itu, 你成为华人的， kita sebagai orang Tionghoa 你要看重这个应用这个节期，来在你的生活里面。 kita harus menggunakan perayaan ini di dalam kehidupan kita, 在我们的新年， di dalam perayaan Imlek kita, 我们有去拜年， kita akan berkunjung ke rumah saudara kita. 这个是很好的。 Ini adalah hal yang sangat baik. 主宾的来往，主宾意思说有来往。 Hubungan antara tuan rumah dan tamu, 如果你去年你有得罪哪一个你的弟兄或者是你的亲朋戚友， misalkan Anda tahun lalu membuat sakit hati teman-teman Anda atau saudara Anda, 你就快着趁着这个机会 maka gunakanlah kesempatan ini. 去向他拜年。 Datang ke rumahnya untuk Paini. 华人的风俗， Kebiasaan orang Tionghoa, 你去拜年， ketika kita berkunjung atau 你 Paini 不 ke 可以 rumah orang, 赶人家的， kita tidak boleh mengusir orang itu. 你的门一定要迎接开了。 Rumah kita harus terbuka untuk mengundang mereka masuk. 如果你赶人家， Kalau Anda mengusir mereka, 祝福没有领到了。 maka berkat tidak akan datang ke rumahmu. 你所想的祝福，你要的祝福， Berkat yang kita inginkan, 这个福好像我们的游牧师讲，都是从神来的。 seperti yang disampaikan pendeta Yufrendi, berkat kita datang dari Tuhan. 你没有赦免人，神怎么样赦免你？ Kalau kita tidak mengampuni orang lain, bagaimana Tuhan bisa mengampuni kita? 所以你把这个祝福赶走了， Kita telah mengusir berkat kita, 你就没有得到祝福了。 maka kita tidak akan mendapatkan berkat. 华人有去拜年的是一种的风俗， Tradisi Tionghoa untuk Paini ke rumah orang, 每一个人记得啊，师母跟你们讲华人的传统，每一个要去拜年的人， di dalam tradisi orang Tionghoa, setiap yang mau pergi berkunjung ke rumah orang, 你们的手不要空了， jangan tangan kosong perginya. 不可以空手去拜年。 Jangan Paini ke rumah orang dengan tangan kosong.
华人的风俗， kebiasaan orang Tionghoa, 他们以干啊，以干啊， 干 mereka membawa jeruk 去拜年， untuk paini ke rumah orang. 每一个人要去人家的拜年， Setiap orang yang mau paini ke rumah orang, 你的手要拿2粒干。 setiap orang harus membawa 2 biji 如果有 jeruk. 钱，你就拿1箱咯。 Kalau dana Anda cukup, bawa 1 kotak. 我在新加坡的时候， Ketika saya di Singapura, 这个也是师傅学到的。 ini yang telah dipelajari oleh Semu. 我那个时候才学习跟着他们， Pada waktu itu saya baru saja belajar. 最后我研究华人的礼俗风俗习惯的时候，原来有这一种的事情。 Ketika saya pelajari mengenai tradisi dan kebiasaan orang Tionghoa, rupanya ada kebiasaan seperti ini. 我们在新加坡，我在三一神学院念书的时候， Ketika saya di Trinity Bible College untuk belajar, 我跟着会有其他的家拜年， saya bersama jemaat paini ke jemaat yang lain. 然后会有跟我讲， Jemaat itu mengatakan, 师母啊，我拿给你4粒的干，等下你去到那边，你要给他们干。 Semu 因为我会 Semu ini ada 4 biji jeruk, Anda bawa ke rumah orang itu, nanti kasihkan ke orang itu. 起初我不明白，哎呦，牙膏，这个牙膏，是不是很难的？ Saat itu saya tidak mengerti kok repot banget mau bawa jeruk ke rumah orang. 最后的时候， Terakhir, 我才明白这个很有意义啊。 saya baru mengerti ini sangat besar artinya. 这个干的 symbol 象征是大吉、运气、大利。 Jeruk ini melambangkan berkat yang besar. 所以记得啊，去拜年，你们的手不要空了。 Jadi semuanya ingat waktu paini jangan tangan kosong ya. 人家讲你没有礼节。 Nanti orang mengatakan ini kurang sopan. 好了，当你拜年好了， Ketika Anda selesai paini 哪个主人啊， dan tuan rumah, 他要回应， dia harus merespon, 他要回报， dia harus membalas, 他也拿干再送回去。 dia akan memberi kembali jeruk kepada Anda. 所以当我在新加坡的时候，我心想啊，我们家人就想会干当搬这边。原来啊，是那个我们给了那个干，等下主人再拿他的干回复给我们。 Pada waktu saya di Singapura, saya merasa kok repot banget membawa kardus jeruk dibagi-bagikan. Rupanya waktu pulang saya juga diberikan jeruk. 我不必很辛苦拿2粒干到那边，回到家也有2粒干。 Maka ketika saya bawa 2 buah jeruk ke sana, pulang ke rumah saya juga bawa 2 buah jeruk. 这个是什么意思？很有意义的， Ini artinya apa? Ini sangat berarti. 就是大吉运气好送给那个家， Yaitu kita membawa berkat yang besar kepada tuan rumah. 彼此的祝福。 Saling memberkati. 除了这个以外， Selain ini, 我不要讲很多。 saya agak mau cerita banyak 如 lagi. 果我要讲很多，没有时间，我只有讲重要的。 Kalau saya mau bilang semua, gak cukup waktunya, saya sampaikan yang penting saja. 我们去拜年以后， Setelah kita paini, 我们要分红包。 kita harus bagikan angpau. 要分红包。 Bagikan angpau. 这个红包的含义是什么？ Apa artinya angpau ini? 为什么要红？ Mengapa merah? 为什么要红？ Mengapa warnanya harus merah? 红的象征是什么？ Merah melambangkan apa? 就是快乐。 Yaitu sukacita. 所以华人的礼节喜事完全用什么？用什么颜色？红色。
Maka sesuai dengan tradisi Tionghoa, waktu Imlek itu semuanya harus warna merah. 红色代表欢乐， Merah melambangkan sukacita. 有冲力， Ada kekuatan, 很重要。 ini sangat penting. 这个红包的含义是什么？ Apa artinya angpau ini? 不在你里面的钱， Tidak peduli dengan 不 uang yang di 在 dalam. 乎你的钱多少， Nggak peduli di dalamnya uangnya berapa. 在乎这个红纸 Yang penting adalah amplop merah ini. 非常有意义了。 Sangat berarti. 这个红纸非常有意义， Amplop merah ini sangat berarti. 象征这一种的红包，我们感恩， Melalui amplop merah, angpau ini kita bersyukur. 感恩上帝的， Bersyukur kepada Tuhan. 第一上帝， Bersyukur yang pertama 我 kepada 们 Tuhan. 把我们的红包 Kita membawa angpau kita, 献给上帝， berikan kepada Tuhan. 上帝的看顾，上帝的带领， Karena semua penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. 我们先把我们的红包献给上帝， Pertama-tama kita berikan angpau kita kepada Tuhan. 好像献祭坛一样。 Seperti mempersembahkan kurban kepada Tuhan. 第二， Yang kedua, 我这个红包 angpau ini 表示尊敬。 melambangkan rasa hormat. 你所尊敬的人， Orang yang kita hormati. 是你要在这个年初一里面有一个代表尊敬， Di dalam Imlek Ceit kita memberi angpau melambangkan rasa hormat. 把你的红包给你所尊敬的人， Berikan angpau ini kepada orang yang kita hormati. 在里面啊，没有介意你要放多少，2000也可以。 Tidak peduli dalamnya berapa, 2000 juga boleh. 重要的，你所尊敬的人，你的父母，你的哪一个在你的生活中已经对你有益，帮助你的，趁着今年把他的红包给他。 Orang-orang yang kita hormati termasuk orang tua kita dan orang-orang yang mungkin saja sudah membantu kita atau orang yang kita hormati melalui perayaan Imlek ini kita berikan angpau kepada mereka. 红包还有一个很深的意义， Angpau masih ada satu arti yang lain yang sangat berarti 是 yaitu pemberian. Pemberian 帮助穷人， yaitu sedekah terhadap orang yang miskin, 行善， yaitu perbuatan baik. 趁着我们的过年。 Mumpung melalui perayaan Imlek ini, 你多多行善吧。 lakukan banyak perbuatan baik. 耶稣说 Yesus mengatakan, 施比受跟什么？更为有福。 memberi itu lebih berbahagia daripada menerima. 倒回这个福，倒回这个福， Kembali ke kata fu ini, 施比受更为有福。 orang yang memberi lebih diberkati daripada orang yang menerima. 红包的含义是什么？ Apa artinya angpau? 祝福。 Berkat. 通常分红包是这个我们长辈的分给小孩子， Biasanya yang bagi angpau itu orang yang senior memberikan kepada anak-anak atau yang junior. 我长辈我分给很多的小孩子， Orang dewasa memberikan kepada anak-anak. 我跟他祝福， Saya memberkati mereka. 祝福他， Memberkati mereka. 给他健康的生长， Agar anak-anak tumbuh dengan sehat. 给他长大成人， Agar mereka menjadi dewasa dan sukses. 不要长大不成人。 Jangan dewasa tetapi tidak menjadi manusia. 所以一个祝福，一个祝福， Sebuah berkat, 弟兄姐妹们，
Saudara-saudari terkasih, 你每一年的这个正月初一过新年，你出了多少的红包？ setiap tahun Cid, berapa banyak angpau yang Anda bagikan? 是不是你只有等着人家给你红包， Apakah kita hanya menunggu untuk mendapat angpau dari orang lain? 天天等着人家给你， Kita asyik menunggu orang yang memberi kita angpau. 你没有出过？ Kita tidak memberi orang angpau. 我在新加坡的时候， Ketika saya di Singapura, 当我去一个会友的家， ketika saya berkunjung ke rumah seorang jemaat, 去，我看见这个会友在新年的时候， saya lihat jemaat ini pada waktu tahun baru, 他租一辆车，租一辆车，车啊， dia menyewa sebuah mobil, 去带所有的孤儿啊，来到他的家分红包。 membawa semua anak-anak yatim ke rumahnya untuk membagikan angpau kepada mereka. 要出钱啊，去叫人家去带所有的孩子来分红包。 Dia harus mengeluarkan dana untuk membawa semua anak-anak ke rumahnya untuk membagikan angpau kepada mereka. 我很奇怪啊，心想，我跟他讲，周末你要去请这些小孩子，哎呦，又去来一个个分红包。 Saya heran kok dia repot banget harus sewa mobil membawa anak-anak yatim ke rumah dia kemudian harus membagikan angpau kepada mereka lagi. 他讲师母啊， Dia mengatakan, "Semu, 我越出多红包，我越得到祝福啊。 semakin saya memberikan banyak angpau, berkat saya semakin banyak." 我心想，是吗？那个时候我也不知道是吗？ Hati saya berpikir, benarkah begitu? 弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang terkasih, 记得 ingat, 这些都是好的。 ini semuanya baik. 圣经里面讲， Alkitab mencatat 从属灵的方面， dari segi rohani 我们来看正月初一。 kita memandang Cid. 我没有去分析很多， Saya tidak akan membahas lebih banyak 我 lagi. 只有读给你们听。 Saya hanya bisa membaca kepada kalian 创世纪8章13节， Kejadian pasal 8 ayat 13. 到了601岁正月，地上的水都干了。挪亚侧开方舟的看，地面的水干了。 Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. 正月初一 Pada saat itu bulan pertama tanggal 1就有圣经有提起这个正月初一4次。 di dalam Alkitab ada menyebutkan bulan pertama tanggal 1 4 kali. 非常重要。 Ini hal yang sangat penting. 挪亚601岁的时候， Pada saat Nuh berumur 601 tahun. 正月初一， Pada saat bulan pertama tanggal 1, 水干了，洪哎水干了。 air itu sudah kering. 挪亚侧开方舟的盖。 Nuh membuka tutup bahteranya. 我起初想，挪亚侧开方舟的开，这个盖都比长的，好像我们打开门了。我起初想，这个挪亚侧开方舟的盖，如同我们打开门。 Saya pada awalnya pikir Nuh ini membuka pintu bahtera ini seperti kita membuka pintu. 这个是很普遍的动作， Ini adalah suatu tindakan yang sangat biasa. 但是对挪亚跟其他在方舟的货物， Tetapi bagi Nuh dan semua makhluk hidup yang ada di dalam bahtera, 正月初一侧开这个方舟的门， hari pertama, bulan pertama membuka pintu bahtera 非常重要。 sangat penting untuk mereka. 挪亚打上去那个水干了的时候，
Ketika dia menginjak dan melihat air sudah kering, 他就在哪个成为新世界的人。 pada saat itu melambangkan suatu dunia atau awal yang baru. 可以代表亚当的地位， Dia boleh melambangkan kedudukan Adam. 他是新世界的主人翁。 Dia adalah Tuhan atas dunia yang baru. 在他601岁的正月开始， Dimulai pada saat bulan pertama, hari pertama pada saat dia umur 601在这 tahun. 个新的世界开始， Dimulai dari dunianya yang baru. 他要做的是什么？ Apa yang harus dia lakukan? 建立祭坛。 Yaitu membangun kemah untuk Tuhan. 祭坛是什么？ Apa maksudnya kemah? 祭坛是与上帝相交的， Yaitu untuk bersekutu dengan Tuhan. 他也跟上帝在那边献祭感恩。 Melalui mesbah ini dia juga mempersembahkan kurban untuk bersyukur kepada Tuhan. 挪亚的献祭蒙上帝的喜悦，闻到那个馨香之气。 Dan persembahan Nuh ini menyenangkan hati Tuhan karena Tuhan mencium wanginya persembahannya. 那个很重要。 Hal ini sangat penting. 上帝就跟挪亚立约， Tuhan memberikan perjanjian kepada Nuh. 从今以后， Mulai saat itu, 上帝没有再用洪水灭绝所有世界的人。 Tuhan tidak akan menggunakan air bah untuk memusnahkan dunia ini. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang 我 terkasih, 们的新生命， hidup baru kita, 我们重新开始。 kita mulai dari awal. 我们要常常建立祭坛，与神和好。 Kita harus sering mendirikan mesbah untuk bersekutu dengan Tuhan. 因为神已经拯救了我们， Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. 如同挪亚在洪水的患难里面， Seperti Nuh di dalam baterahnya lolos dari 我们 air bah. 已经被上帝的救恩拯救了我们。 Kita telah diselamat melalui anugerah keselamatan yang dia berikan. 我们要在神的面前，在新的开始建立我们的祭坛，向上帝。 Di awal yang baru ini kita juga harus mendirikan mesbah kita untuk bersekutu dengan Tuhan. 第二，摩西， Yang kedua, Musa. 摩西出埃及记40章2节， Keluaran pasal 40 ayat 2. 耶和华说：“正月初一，你要立会幕。” Pada hari yang pertama bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah pertemuan yaitu kemah suci. 这个是上帝吩咐摩西的。 Ini adalah yang Tuhan perintahkan kepada Musa. 会幕是什么？ Apa itu kemah suci? 会幕是上帝在其先借着会幕带领以色列人。 Yaitu Tuhan hadir melalui kemah sucinya untuk memimpin orang Israel. 以色列人要重新开始。 Orang Israel harus mulai dari awal. 以前他们是法老的带领中，在法老的权柄， Dulu mereka dikuasai oleh Firaun. 摩西重新开始建造会幕， Musa mulai dari awal dan membangun kemah suci. 从这个会幕带领以色列人， Melalui kemah suci ini memimpin orang Israel. 这个是新生命的开始。 Ini adalah awal kehidupan yang baru. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang terkasih. 你这些新年的仪式，从是外的生活的，仪式完全是外的生活。 Semua kebiasaan tradisi ritual di dalam perayaan ini hanyalah penampilan luar. 内的， Yang di dalam, 我们是不是有做新人？ apakah kita juga diperbaharui? 我请弟兄姐妹们大家起来说：新年做新人。 Mari kita 请我们 semua 大家彼此 berdiri. 共祝：新年做新人。
mengatakan tahun baru menjadi orang yang 大 baru. 家新年做新人。我们跟我们的邻居讲，我们新年要做新人。 Tahun baru menjadi orang yang baru. 新人是什么？就是改变你内在的生命的换新。 Orang yang dilahirkan baru itu artinya apa? Yaitu dari dalam semuanya telah diperbaharui. 西西家正月一直接近圣殿， Raja Hizkia juga pada awal tahun membersihkan bait suci. 西西家开始接近圣殿，从第一节到第8节，直到16节，一直接近圣殿。 Raja Hizkia membersihkan, menyucikan bait suci dari hari pertama awal tahun baru sampai hari ke-8 dan selanjutnya. 做什么要接近圣殿？ Mengapa dia harus menyucikan bait Allah? 因为圣殿已经被玷污了， Karena bait Allah telah dinodai. 因为圣殿已经有牛羊鸽子的声音， Karena bait Allah telah dipenuhi dengan suara-suara kambing, domba, dan merpati. 在里面啊，完全有很多很多嘈杂的声音。 Di dalam banyak suara-suara yang kacau dan tidak berkepentingan. 你不能敬拜上帝。 Membuat kita tidak bisa menyembah Tuhan. 我们的身体是神的殿， Dan tubuh kita ini adalah bait Allah. 每一天都要更新， Setiap hari harus diperbaharui. 要洁净。 Harus disucikan. 你的心里，这个殿里有长存财宝，拿来做重要的地位，还有什么金钱，一切在你的殿。 Di dalam hati kita, yaitu bait kita, mungkin kita menyimpan uang, harta, kekayaan, kedudukan di dalam hati kita. 已经不洁净了， Sudah tidak murni lagi, tidak bersih lagi. 我们要到神的面前，重新的建立这个新的圣殿。 Kita harus datang ke hadirat Tuhan untuk sekali lagi membangun kembali bait Allah 与 kita. 神有美好的交通。 Bersekutu dengan Tuhan. 第四， Yang keempat, 我们看以西结 kita melihat kitab Yehezkiel 45章18节。 pasal 45 ayat 耶 18. 和华主子说：“正月初一，你要取无产祭的公牛犊洁净圣所。 Beginilah firman Tuhan Allah dalam bulan yang pertama, pada tanggal 1 bulan itu engkau harus mengambil seekor lembu jantan muda yang tidak bercela dan haruslah engkau mengadakan korban penghapus dosa bagi tempat kudus. ”圣殿里圣所有什么不同？ Bait Allah dan tempat kudus bedanya apa? 圣殿是外的， Bait Allah itu adalah sesuatu yang di luar. 圣殿有外院，有外院ada luar。圣殿， Bait Allah itu ada luar dan dalamnya. 但是圣所是里面的。 Tetapi tempat kudus itu ada di dalam. 我们的心隐藏的，你私下隐藏的，是不是你有洁净了吗？ Apa yang tersembunyi di dalam hati kita yang terdalam, apakah sudah disucikan? 你的内心里面呢， Di dalam 隐 hati 藏的、秘密的，有什么罪？ yang tersembunyi, yang di dalam hati kita, yang rahasia, ada tersembunyi dosa-dosa apa? 我们趁着这个新的开始，新的一年， Melalui tahun baru ini, titik awal yang baru ini, 给我们能够常常在神的面前洁净自己， agar kita boleh sering datang ke hadirat Tuhan untuk menyucikan diri kita. 使你们的生命增长， Agar hidup kita boleh bertumbuh. 我们才能够被上帝使用。 Barulah kita boleh dipakai oleh Tuhan. 我们的福音真光堂 Dan gereja kita, IGC, 也是正月初一建筑的，
dibangun pada bulan pertama, hari pertama. 这个正月初一的代表是新的开始。 Bulan pertama, hari pertama melambangkan awal yang baru. 在这个新的团体里面， Di dalam kesatuan yang baru ini, 我们如果要被上帝使用， kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, 你必须个人与上帝有美好的关系， kita harus mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. 你必须常常求主的带领， Kita harus sering meminta pimpinan Tuhan. 你必须常常自觉过圣洁的生活。 Kita harus sering menyucikan diri dan melewati hari-hari yang dikuduskan. 你必须在神的面前把你隐藏的罪谦悔在神的面前悔改。 Kita harus mengakui dosa kita yang tersembunyi di dalam hati kita, datang ke dalam hadirat Tuhan untuk mengakuinya dan bertobat. 成为一个重生的人， Menjadi orang yang baru 被主大大使用。 dan dipakai secara hebat oleh Tuhan. 在这个福音真光堂， Di dalam IGC 正是需要这样的人。 membutuhkan orang-orang seperti ini. 来吧， Marilah, 正月初一开始了， dimulai dari bulan pertama, hari 我们 pertama. 的真理的这个福音的真光堂， Di dalam gereja kita IGC, 正月初一开始吧。 mulailah pada bulan pertama, hari pertama ini. 盼望所有的弟兄姐妹们 Saya melihat kita semua yang berada di sini, 锻炼你重生的生命， kita bisa melatih kehidupan rohani kita. 被主大大的使用。 Biar bisa dipakai dengan lebih hebat oleh Tuhan. 用在哪里？ Dipakai di mana? 用在福音真光堂的施工上。 Dipakai di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam gereja kita IGC. 推广他的福音， Menyebarkan firman-Nya 领还有很多的华人信靠主， dan memimpin banyak orang Tionghoa untuk boleh percaya kepada Tuhan. 但神的荣耀归于他。 Kiranya kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan. 我们祷告， Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan pada hari yang indah ini, pada saat kami merayakan Ceit, pada saat Imlek ini, kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di tempat ini untuk mensyukuri semua yang telah Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas semua kehidupan kami, baik yang pahit ataupun yang manis. Kami yakin dan percaya semua ada penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Dan kami menyerahkan tahun baru ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu, perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu. Kami yakin percaya hidup baru, awal yang baru dimulai pada saat ini ya Tuhan. Tuhan berkati setiap kami ya Tuhan. Juga berkati lebih besar lagi gereja kami IGC ya Tuhan. Kiranya Tuhan memakai gereja kami ini untuk menyebarkan firman-Mu, untuk membawa jiwa-jiwa yang terhilang, dan kerajaan-Mu boleh diperluas lagi ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kiranya melalui Imlek ini kita boleh membawa lebih banyak berkat kepada lebih banyak orang di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. 阿门，谢谢。